Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 dalam kursus penghantar usul fiqh yang terdiri daripada 6 orang ahli akan membentangkan tajuk istishab dalam pengeluaran hukum syarak. Saya Nurfatin Atirah binti Sabudin, bernombor matrik D193117776, akan membentangkan terlebih dahulu definisi istishab. Istishab dari segi bahasa bermaksud meminta atau mengajak untuk berkawan dan berdamping. Setiap sesuatu yang sentiasa didampingi dan bersama ialah istishab. Dari segi istilah pula, istishab bermaksud sesuatu perkara kekal dan berterusan hukumnya atau keadaannya sehingga ada bukti yang mengubahnya. Perkara yang telah diketahui kewujudannya pada masa lalu, kemudian berlaku syak pada status kewujudannya pada masa sekarang, akan dianggap ia masih ada berdasarkan kaedah istishab. Hal ini kerana perkara itu wujud pada masa lalu dan tiada bukti perkara itu hilang atau tidak wujud lagi. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan perkara itu tidak wujud, barulah kita menyatakan perkara itu sudah tiada. Sebagai contoh, seseorang yang telah berwuduk kemudian berlaku syak pada status wuduknya pada masa sekarang, akan dianggap dia masih dalam keadaan berwuduk. Hal ini berdasarkan kaedah istishab. Selagi mana tiada bukti yakin yang wuduknya telah terbatal, sekiranya ada bukti yang menunjukkan wuduknya telah terbatal, barulah kita menyatakan dia bukan lagi dalam keadaan berwuduk. Begitu juga perkara yang telah diketahui kewujudannya tiada pada masa lalu, kemudian berlaku syak pada status ketidakwujudannya pada masa sekarang, akan dianggap ia masih tiada berdasarkan kaedah istishab. Hal ini kerana perkara itu tiada pada masa lalu dan tiada bukti perkara itu sudah ada sekarang. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan perkara itu sudah wujud, barulah kita menyatakan perkara itu sudah ada. Sebagai contoh, seseorang yang tidak mempunyai hutang kemudian berlaku syak pada status hutangnya pada masa sekarang, akan dianggap dia tidak berhutang dengan sesiapa. Hal ini berdasarkan kaedah istishab selagi mana tiada bukti yakin dia telah berhutang. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan dia telah berhutang dengan seseorang, barulah kita menyatakan dia dalam keadaan berhutang. Jika kita ingin mengetahui tentang sesuatu hukum, sesuatu perkara, namun tiada nas yang menunjukkan tentang hukum tersebut, apatah lagi nas yang melarangnya, maka hukumnya adalah harus atau boleh. Contohnya, kita ingin mengetahui hukum tentang sesuatu haiwan atau tumbuhan, atau makanan atau minuman, atau apa-apa amalan yang tiada dalil yang mengenaskan perkara tersebut, maka hukumnya dihukumkan ia harus, kerana harus adalah yang asal bagi setiap sesuatu perkara berdasarkan kaedah istishab. Namun begitu, istishab adalah mekanisme terakhir dalam penentuan hukum. Ia hanya dijadikan asas pembinaan hukum setelah ketiadaan dalil khusus. Seseorang ulama atau mufti apabila ditanya tentang hukum sesuatu isu, akan mencari dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu. Setelah ketiadaan dalil, barulah dia menggunakan kaedah istishab. Seterusnya adalah kehujahan istishab. Istishab diterima sebagai salah satu sumber rujukan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil berikut, iaitu dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis. Ulama juga berselisihan pendapat mengenai kehujahan istishab ketika ketiadaan dalil, iaitu antara jumhur Maliki, Syafi'i dan Hanbali, jumhur ulama mutaakhir Hanafi, jumhur ulama mutakallimin. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kehujahan istishab. Istishab yang diterima sebagai salah satu sumber rujukan hukum syarak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dalil Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Sekiranya sesungguhnya ia adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Dalam mentafsirkan ayat ini, para ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku atau ketiadaan dalil ialah dibenarkan menerima kaedah istishab sebagai hujah. Maksudnya ialah sekiranya tiada dalil dalam sesuatu isu, dibolehkan menggunakan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadlu ad-dalil ala tahrim. Bermaksud asal sesuatu perkara adalah harus sehingga adanya dalil yang mengharamkannya. Dalil daripada hadis pula ialah dalam sebuah hadis, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati qala la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Bermaksud, Nabi SAW diadu bahawa seorang lelaki merasakan sesuatu syak, iaitu kentut dalam solatnya. Lalu baginda bersabda, lelaki itu tidak perlu keluar dari solatnya sehinggalah mendengar bunyi kentut tersebut atau baunya. Hadis ini menjelaskan bahawa mengikut kaedah istishab, seseorang itu masih dianggap dalam keadaan bersuci, iaitu berwuduk, sehinggalah dia benar-benar yakin bahawa wuduknya telah terbatal. Oleh itu, dia boleh meneruskan solatnya dan tidak perlu membatalkannya sehinggalah dia yakin yang dia telah terkentut. Inilah yang dimaksudkan dengan makna istishab. Yang seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya yang akan membentangkan tentang ulama berselisihan pendapat mengenai kehujahan istishab ketika ketiadaan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung perbicaraan kita pada hari ini. Terdapat beberapa ulama perselisihan pendapat mengenai kehujanan istishab ketika ketiadaan dalil. Yang pertama mengikut Jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali menjoroti ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan segelintir ulama Hanafi mengatakan al-istishab sebagai hujah sama ada pada nafi atau iqbat. Alasan dan hujah mereka ialah disebut dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Sadaqallahul azim. Iaitu katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku. Surah Al-An'am ayat 145. Ulama tersebut berpendapat maksud ayat tersebut ialah berhujah pada perkara yang tidak ada dalil, dan itulah yang dikatakan al-istishab. Ijma' ulama berpendapat, contohnya, seseorang yang telah menunaikan sembahyang maghrib, kemudian ia ragu-ragu sama ada wuduknya masih kekal atau terbatal untuk sembahyang isyak. Atas dasar itu, ia dikira beruduk kerana ia sembahyang maghrib beruduk, yang merupakan suatu keyakinan. Justru, kiranya istishab al-asli atau kembali kepada asal tidak ada dalam masalah tersebut. Dan sudah tentulah tidak harus solat isyak serta hal tersebut tentunya bercanggah dengan ijma'. Selain itu, mereka ini juga berpendapat bahawa sudah menjadi fitrah manusia itu menganggap dan menghukum sesuatu perkara itu dengan panduan yang lepas, iaitu selama mana tidak ada tanda-tanda
yang menunjukkan ia berubah atau telah diubah. Seperti seseorang sebelum kehilangannya masih hidup, jadi selama ketiadaannya ia dikira masih hidup kecuali ada berita yang mengatakan dia telah meninggal dunia ataupun ada tanda-tanda yang mengatakan ia meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nazri, Kak Matrik di 193111792. Saya akan menerangkan untuk slide yang seterusnya, iaitu Jumhur Ulama Mutakhir Hanafi. Ulama mutakhir ini berpendapat al-istishab ini hanya sebagai hujah pada nafi sahaja dan tidak pada itsbat. Contohnya, dihukum bebas daripada taklif sehingga ada dalil menunjukkan ditaklifkan. Contohnya, kita boleh lihat ulama mutakhir ini menetapkan bahawa al-istishab ini sebagai hujah penolakan, bukan bersifat bagi penetapan bagi suatu hukum baru. Dalam erti kata lain, al-istishab ini menjadi hujah untuk mempertahankan hak-hak yang sedia ada dan tidak menjadi hujah untuk menerima hak-hak yang baru, iaitu menolak akibat hukum-hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang telah ada. Contohnya, kita boleh lihat orang yang hilang, dia dihukum masih hidup jika mengikut kaedah al-istishab. Jadi, dia dikekalkan segala haknya yang wujud sebelum yang dia hilang masih menjadi hak dia. Contohnya, harta bendanya, isterinya masih dalam haknya sendiri, masih dalam tanggungjawabnya, sampailah ada bukti yang menunjukkan kematiannya ataupun kadi menghukumkan kematiannya. Tetapi, dia tidak berhak untuk mendapat hak yang baru selama yang dia hilang. Contohnya, semasa dihilang, terdapat antara ahli keluarganya yang meninggal dunia. Jadi, dia tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia, kerana hidupnya orang yang hilang itu ditetapkan hanya berdasarkan anggapan hukum. Tetapi dia hidup, dia tidak layak untuk mendapat hak dari orang lain, kerana dia hanya hidup berdasarkan hukum sahaja, bukan secara hakiki. Oleh itu, dia hanya dapat mempertahankan hak dirinya sahaja, iaitu harta bendanya, isterinya, kepunyaan dia sahaja sebelum dia hilang. Tetapi apabila dia telah hilang, segala hak yang baru yang datang semasa dia hilang bukan kepunyaan dia. Dia tidak layak untuk menetapkan hak-hak yang baru. Jadi, orang yang hilang di sisi mereka adalah hidup pada hak dirinya dan mati pada hak orang lain. Kerana al-istishab ini di sisi ulama hanya menjadi hujah bagi penolakan dan menghukumkan yang dia tu sudah mati dan akibat hukum yang timbul ini setelah dihukumkan kematiannya, iaitu seperti dipusakai harta peninggalannya, diputuskan perjanjian sewa menyewanya yang telah diadakan dan sebagainya. Jadi, ulama ini juga berpendapat al-istishab ini sebagai hujah pada nafi sahaja, tidak pada itsbat. Contohnya, dihukum bebas daripada taklif sehingga ada dalil menunjukkan ditaklifkan. Jadi, antara alasan mereka ialah hukum pada zaman kedua yang ditetapkan tanpa dalil adalah batal. Oleh sebab itu, al-istishab tidak menjadi hujah.
Keadaan tabik hukum pada zaman kedua tanpa dalil ke atasnya dapat dilihat dalam dua sudut, iaitu akal tidak menunjukkan hukum syarak yang telah tabik itu kekal. Demikian juga dalil-dalil syarak, iaitu seperti Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', Al-Qiyas tidak menunjukkan pengekalan hukum setelah tabiknya. Yang kedua ialah dalil hanya menunjukkan tabik hukum pada zaman pertama sahaja dan tidak semestinya pentadbikan hukum pada zaman pertama itu boleh mentadbikkan hukum pada zaman kedua. Hal ini kerana sesuatu yang menyebabkan ada tidak menyebabkan ianya kekal. Maknanya sesuatu yang hukum yang baru, hukum yang telah lama ada tu, dengan dalil dia tidak semestinya akan kekal sampai bila-bila. Jadi, pada pendapat mereka ini tidak mungkin sesuatu hukum itu sentiasa tetap dan tidak berubah. Sesuatu hukum itu perlu kepada dalil sejak dari mula. Begitu juga hukum untuk berkekalan perlu juga kepada dalil. Jadi, dalil yang menunjukkan hukum tetap itu menunjukkan ia membawa hukum berpanjangan dan berkekalan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Saya terus seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah pandangan daripada ulama' mutakalimin mengenai al-istishab ini. Mereka merupakan golongan yang menafikan al-istishab dan tidak menganggap ianya sebagai hujah sama sekali. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa wujud sesuatu hukum tertentu pada masa lalu tidak semestinya kewujudan hukum itu akan kekal pada masa akan datang. Oleh itu, menetapkannya dengan berkekalan adalah suatu hukuman yang tidak berasas dan tanpa dalil. Selain itu, mereka berpendapat bahawa contoh seperti di dalam perundangan Islam, keterangan orang yang mendakwa adalah diutamakan daripada penafian orang yang didakwa. Justru itu, seandainya al-istishab menjadi hujah, sudah tentu penafian orang yang didakwa itu lebih diutamakan. Ia boleh dijelaskan seperti perkara berkaitan dengan bersuci, halal dan haram yang mana ianya ialah hukum syarak. Ianya tidak sabit kecuali dalil yang ditegakkan daripada syarak. Dalil-dalil syarak iaitu yang disepakati ulama' yang hanya terbatas kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Sedangkan al-istishab tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh sebab itu, ini adalah tidak harus untuk berhujah dengannya mengenai hukum syarak. Selain itu juga, mereka berpendapat bahawa berpegang dengan al-istishab akan membawa seseorang itu melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak. Okey, seterusnya kita masuk kepada pembahagian istishab. Istishab terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, istishab hukum asal sesuatu perkara adalah harus. Istishab hukum asal sesuatu perkara adalah tiada. Istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu dalil. Istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu bukti. Dan yang terakhir, istishab hukum am sehingga adalnya pengkhususan. Okay, yang pertama, istishab hukum asal sesuatu perkara adalah harus. Maksudnya pada asalnya sesuatu perkara itu adalah harus. Apabila tiada dalil yang menunjukkan perkara itu adalah haram. Contohnya, setiap perkara yang ada di dunia seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun objek yang tidak ada nas daripada syarak yang mengharamkannya dan ia mempunyai manfaat, maka ia adalah diharuskan. Hal ini berdasarkan kaedah istishab hukum asal sesuatu perkara adalah harus, yang diharamkan sekiranya ada dalil yang menegahnya atau mengharamkannya. Yang kedua, istishab hukum asal sesuatu perkara adalah tiada. Seseorang yang didakwa atau dituduh melakukan sesuatu jenayah seperti mencuri dan orang yang mendakwa tidak mengemukakan bukti, maka orang itu dianggap tidak bersalah. Hal ini berdasarkan kaedah istishab hukum asal sesuatu perkara adalah tiada sehinggalah ada bukti yang menunjukkan seseorang itu terlibat dengan jenayah tersebut. Okay, yang ketiga ialah istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu dalil. Sesuatu hukum wajib
atau harus yang sabit dengan sesuatu dalil akan kekal wajib atau harus sehinggalah adanya dalil yang mengharamkannya atau menegahnya. Contohnya kewajipan solat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu, yakni berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Okay, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang kewajipan solat bagi umat Islam sama ada lelaki ataupun wanita. Namun dalam keadaan tertentu, wanita dilarang bersolat dalam keadaan haid. Kerana haid adalah halangan yang menyebabkan wanita haram menunaikan solat. Okay. Dan istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu dalil juga bermaksud tetap hukum dengan sifat asalnya, iaitu ketetapan syarak pada sesuatu hukum sama ada ia harus atau haram sehinggalah ada dalil yang menunjukkan ia dihukum yang di sebaliknya. Yang keempat, istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu bukti. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sesuatu harta seperti rumah, maka hak pemilikannya terhadap rumah tersebut akan kekal sehinggalah ada bukti pemilikannya telah hilang. Contohnya, dia telah menjual atau menghibah ataupun mewakafkan rumah tersebut kepada pihak lain. Okay, yang terakhir ialah istishab hukum am sehingga adanya pengkhususan. Am dalam bahasa Arab bermaksud meliputi semua perkara dan tidak terkecuali sedikit atau sesuatu pun. Sesuatu dalil am akan kekal dalam keadaan am sehinggalah adanya dalil yang mengkhususkannya. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum asyhara falyasum. Maksudnya, oleh itu, sesiapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Okay, ayat di atas menerangkan bahawa semua orang yang mengetahui tentang permulaan bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Semua bermaksud seorang pun tidak terkecuali daripada berpuasa. Namun, ayat yang am ini telah ditaksiskan oleh kenyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, iaitu sesiapa yang mempunyai keuzuran syar'i, dia diharuskan untuk tidak berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya, sesiapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya, siapa yang sakit atau bermusafir dalam bulan puasa, dia diberi kelonggaran untuk berbuka, tetapi diwajib ganti balik puasa dia tu nanti. Akhir sekali, kita masuk pula kepada pelaksanaan al-istishab. Jumhur ulama telah bersepakat bahawa ada 4 sumber yang disepakati dalam mengeluarkan sesuatu hukum, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Manakala sumber-sumber yang tidak disepakati ini ialah al-istishab, al-istihsan, qaul sahabi dan pelbagai lagi. Jadi, istishab ini adalah sumber hukum. Berbalik kepada slide, al-istishab banyak dilaksanakan dalam perkara ibadat dan muamalat. Antara pelaksanaan al-istishab ialah yang pertama, ibadat. Contohnya, yakin tidak dihilangkan dengan syak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sebagai contoh, sesiapa yang yakin berwuduk kemudian ia syak berhadas, hukumnya dikira masih kekal berwuduk. Jadi, keadaan macam ni, kita pakai hukum masih berwuduk. Hukum tetap selagi mana tak ada sesuatu yang ubahnya. Yang kedua, muamalat. Contohnya, asal terhadap sesuatu itu adalah harus hukumnya. Al-aslu fil asya'
al-ibahah. Sebagai contoh, sah semua bentuk akad yang tidak terdapat petunjuk syarak tentang batal atau haramnya. Sebagai contoh lain, zirafah tidak dijelaskan status halal haramnya dalam Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain, haiwan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh haiwan-haiwan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal ini, ulama menghalalkan zirafah. Kesimpulan bagi tajuk ini ialah al-istishab tetap menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan diguna pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Bahkan ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan sangkaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu. Oleh itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu akan didahulukan. Antara sumber-sumber rujukan kami ialah buku. Yang pertama, buku yang kita guna sekarang iaitu Pengantar Usul Fiqh, Irwan Muhammad Subri dan Azman Abdul Rahman. Yang kedua, buku Pengantar Usul Fiqh, Ustaz Abdul Latif Muda dan Dr. Rosnawati Ali. Sumber rujukan kami seterusnya iaitu dari internet. Yang pertama, dari Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian sahaja pembentangan kami hari ini. Semoga video kami ini bermanfaat untuk anda semua. Sekian, terima kasih.